Assalamualaikum dan salam syurga sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 20 Oktober 2021 bersama saya Alfairez Jemurin. Tumpuan berita, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS akan memastikan komuniti Penan yang menetap di Ulu Baram Miri divaksinasi. Timbalan Ketua Menteri Sarawak merangkap pengerusi JPBNS Dato' Amar Douglas Ugambas berkata kerajaan akan menyediakan bekalan vaksin dos tunggal iaitu vaksin jenis CanSino kepada mereka. Jelasnya dalam satu kenyataan selepas menghadiri taklimat mengenai dos penggalak COVID-19 dan program vaksinasi remaja bahagian Miri pada Selasa. Beliau memberitahu kerajaan juga akan meminta bantuan pertubuhan bukan kerajaan NGO dan wakil rakyat untuk meyakinkan golongan yang belum divaksin. Sementara itu, Pegawai Kesihatan bahagian Miri Dr. P. Ravi Warman Pakirisamy dalam taklimatnya memberitahu pihaknya telah berusaha sebanyak 6 kali untuk meyakinkan kaum Penan di situ untuk divaksinasi. Katanya masyarakat Penan di Baram tidak seperti mereka di Belaga yang lebih terbuka untuk divaksinasi. Turut hadir dalam taklimat tersebut ialah Menteri Bertanggungjawab bagi JPBB Miri yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin. Menurutnya sehingga 17 Oktober 2021, seramai 34,491 remaja atau 84.12% telah menerima dos pertama dan 21,910 atau 53.44% dos kedua. Berita seterusnya, pemberian vaksin COVID-19 kepada setiap individu amat penting dalam merangsang sistem imun bagi penghasilan imuniti terhadap virus COVID-19 sekaligus melindungi diri daripada wabak yang boleh membawa maut. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, pemberian vaksin sangat penting bagi memastikan setiap individu mendapat pertahanan diri tambahan dalam melindungi diri daripada virus yang berbahaya. Bercakap semasa ditemu bual khas Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di Kuching, beliau yang juga seorang doktor sebelum ini memberitahu tempoh yang mencukupi telah diberikan untuk mendidik masyarakat terhadap manfaat vaksin dengan lebih banyak bukti yang ada, namun masih ada kurang individu yang menolak vaksinasi. Jadi pemberian vaksin ini adalah penting untuk memastikan bahawa seseorang itu mendapat pertahanan diri tambahan ataupun antibodi tambahan bagi melawan ataupun menghalang jangkitan kuman ataupun virus terhadap dirinya. Jadi untuk mendapat vaksin ataupun vaksinasi ini adalah satu perkara yang penting untuk seseorang. Dalam pada itu, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menegaskan golongan yang enggan mengambil vaksin hanya akan menyusahkan diri sendiri kerana tidak dapat menikmati kemudahan yang diberikan kerajaan berbanding mereka yang telah lengkap vaksinasi. Justru beliau menasihati golongan anti-vaksin supaya segera mendapatkan vaksinasi sebelum orang yang tersayang menjadi mangsa COVID-19 seterusnya. Mereka yang tidak mahu mendapat vaksinasi ini akan menghadapi masalah yang besar pada masa akan datang. Even sekarang ini pun ada masalah. Banyak kemudahan awam, kemudahan sosial yang ada pada ini mereka tidak dapat mengambil bahagian. Mereka terpaksa dikecualikan. Contohnya nak pergi ke pasar raya, nak pergi ke pejabat, nak pergi ke mana-mana tempat lah. Kalau untuk orang Islam, pergi ke masjid, ibu ibadah lain pun saya memerlukan sama juga, pergi ke gereja, pergi ke chapel, sebagainya. Mereka tidak dapat dibenarkan kerana mereka tidak lengkap vaksinasi. Jadi saran kepada saya supaya mereka mengambil sikap yang lebih positif untuk diri sendiri, untuk kesihatan diri dan juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Laporan berikutnya, Kerajaan Sarawak memerlukan golongan yang berwibawa untuk memberi sumbangan dalam arus kemajuan sains dan teknologi yang berkembang pesat. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, bidang sains bukan bidang yang terasing dan baharu bagi masyarakat Islam, malah telah berkembang maju sejak pertengahan abad ke-8. Ciri yang menarik pada ahli-ahli sains Muslim ketika itu adalah kombinasi ilmu yang ada pada mereka, yaitu ciri keilmuan, keagamaan dan sains yang terletak pada diri yang sama seperti Al-Kindi, Ibn Rushd, Al-Farabi, Ibn Sina dan beberapa tokoh yang lain. Mereka membuat analisis bukan secara empirical,
dan rasional semata-mata, bahkan mengasaskan analisis mereka kepada ilmu wahyu. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis sambutan Maulidur Rasul 1443 Hijrah bersamaan 2021 Masihi peringkat bahagian Miri di Masjid At-Taqwa Miri pada Selasa. Di antara pengisian majlis ialah bacaan Yasin, ceramah khas sambutan Maulidur Rasul 1443 Hijrah bersamaan 2021 Masihi dan penyampaian sagu hati kepada petugas jenazah berisiko tinggi JBT. Tambah Dato' Amar Awan Tengah lagi dengan kemajuan sains dan teknologi tanpa sempadan membolehkan masyarakat hidup dalam suasana serba canggih. Islam amat menggalakkan berlakunya kemajuan sains dan teknologi yang memberi manfaat, berlakunya perubahan sosial yang tidak menolak asas fundamental yang berkaitan dengan etika dan nilai. Memajukan diri kita dengan ilmu pengetahuan, ekonomi, digital, dalam bidang perusahaan, perniagaan, perindustrian dan semua bidang. Kita mahu meningkatkan kesejahteraan hidup. Dalam perkembangan lain, Timbalan Ketua Menteri Sarawak merangkap Adun Bukit Saban Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas telah menyumbangkan bantuan bekalan makanan kepada 29 pintu keluarga yang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Rumah Panjang Ulu Babu, Rimbas, Debak pada Isnin. Agihan bantuan dilaksanakan oleh Pusat Hikmat Adun Bukit Saban dengan kerjasama Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian JPBB Betong melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Betong. JKM Betong turut menyalurkan bantuan makanan dari pihak Adun Bukit Saban kepada 5 pintu keluarga di Rumah Panjang Senunok Paku Spao yang turut dikenakan PKPD. Sementara itu, Tuai Rumah Lidi Busok dan Tuai Rumah Henry Ilon merakamkan penghargaan kepada Adun Bukit Saban atas keprihatinan terhadap keperluan para penduduk yang kini sedang menjalani PKPD. Di Kuching pula, seramai 453 orang pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Jalan Arang menerima suntikan vaksin dos kedua jenis Pfizer BioNTech pada Selasa. Program vaksinasi di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Persatuan Gereja-Gereja Sarawak tersebut dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM dan pihak sekolah berkenaan. Pelaksanaan proses vaksinasi berjalan lancar dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Para pelajar yang ditemui pula berasa gembira dan merakamkan penghargaan kepada kerajaan di atas usaha melaksanakan pemberian vaksin kepada golongan remaja. Saya berasa amat selamat untuk turun ke sekolah setelah saya divaksin. Saya juga berterima kasih kepada pihak kerajaan dan pihak SMK Jalan Arang kerana telah mengatur pemberian vaksin kepada kami semua. Tak perlu rasa ragu-ragu atau takut dalam menerima vaksin. Kepada yang belum divaksin, pergilah ambil vaksin anda supaya kita semua selamat. Manakala di Kabong, kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak 14 juta ringgit bagi projek pembinaan Masjid Baharu Kabong dan 7 juta ringgit bagi pembinaan Pejabat Daerah Kabong. Perkara itu dimaklumkan oleh Adun Kabong Muhammad Cikadir semasa menghadiri majlis zikir dan sumbangan fakir dan asnaf di Masjid As-Sabirin Kabong pada Selasa bersempena sambutan Maulid Rasul 2021. Dalam majlis tersebut, Muhammad Ci telah menyampaikan sumbangan berupa wang tunai daripada pihak Jawatankuasa Masjid As-Sabirin Kabong kepada 20 asnaf. Semasa berucap, beliau menambah sebanyak 50 unit rumah mesra rakyat dan 150 lot tanah akan didirikan dan dibuka kepada pemohon bagi skim pembesaran kampung SPK seperti yang telah diumumkan oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg ketika beliau membuat lawatan kerja di Kabong pada bulan lepas. Beralih ke laporan COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 749 kes baharu pada Selasa menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 232,973. JPBNS menerusi kenyataan media pada Selasa melaporkan daripada jumlah kes itu sebanyak 98.26% adalah kategori 1 dan 2. Berikut merupakan lokaliti yang melaporkan kes-kes positif. Sementara itu, JPBNS turut melaporkan terdapat 13 kes maut baharu akibat COVID-19 yang melibatkan warga tempatan berusia dalam lingkungan 45 sehingga 91 tahun dicatatkan dari 9 sehingga 18 Oktober 2021.
Sekian edisi tengah hari bersama saya Al-Faris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sentiasa waspada dan amalkan kawalan kendiri secara ketat terutama di kawasan sesak dan sempit. Sama-sama kita cegah, kita jaga kita. Jaga Sarawak into Sarawak. Salam UKAS. Satu perkara I want to emphasize, to fight COVID-19, one is for us to give vaccination. This is to increase our antibody. Number two, even if you have vaccination, you must look after yourself. There's no guarantee. You must look after yourself, self-discipline. Saya pun dah dapat 2 dos, but still I have to use this. Kelak orang persepsi kata sudah vaksin, no need to use penutup muka. So self-discipline still there. Kita jagakan jarak sosial kita, masih juga basuh tangan and jaga yourself. This is the only way for us to fight our COVID-19.